Hello, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Okay, bertemu lagi dalam satu siri penerangan exam. Untuk kali ini, saya akan sentuh mengenai ujian psikometrik untuk pembantu pertahanan awam grade KP19. Okay, ramai orang berkata-kata, okay, kononnya ujian psikometrik ini adalah satu ujian yang mudah, okay, yang kita boleh buat sambil lewa. Hanya jawab yang positif saja sudah cukup, kan? Tak perlu nak beria-ria buat persiapan. Okey. Itu satu tanggapan yang salah. Kalau benar psikometrik ni senang, okay, sudah tentu ramai yang lulus, ramai yang lepas dengan cemerlang. Tak perlulah susah payah pihak SPA buat exam, kan? Dia semua dah lulus, kan? Dah senang sangat, kan? Okey. Sebenarnya ujian psikometrik ni dia bukanlah semudah yang disangka. Okey. Sekejap lagi saya akan explain kenapa. Okey, sebelum tu, nama saya Megat Syafrizul. Saya dah founder kepada Empire Kejaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tak terlepas setiap kali kita keluarkan video yang terbaru. Okay, kami di Empire Kejaya banyak mempersiapkan video-video untuk membantu ramai calon exam SPA seperti anda untuk buat persiapan exam dengan baik. Jadi, pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di sebelah dia tu untuk dapatkan notification, okay, setiap kali kita keluarkan video yang terbaru. Okay? Alright. So, tanpa melengahkan masa, jom saya terangkan mengenai ujian psikometrik untuk exam pembantu pertahanan awam grade KP19. Okey, pembantu pertahanan awam grade KP19, okay, ujian psikometrik. Okey, exam ini adalah untuk ambilan Jabatan Sukarelawan Malaysia, di mana exam ini akan diadakan pada 24 Ogos tahun 2022. Okey. Tujuan exam ini diadakan adalah untuk mengenal pasti, mengenal pasti calon-calon yang berpotensi untuk layak. So, apa yang anda boleh simpulkan daripada kenyataan ini? Okey. Ini bermaksud tak semua orang layak dan tak semua orang boleh lulus dalam ujian psikometrik ini. Okay? So, dengan kata lain, ujian psikometrik ini bukanlah satu ujian yang mudah yang anda boleh buat sambil lewa, yang anda hanya boleh jawab, anda hanya perlu jawab positif sahaja, kononnya, kan? Okay? So, pastikan persiapan exam anda buat dengan baik, dengan rapi, dengan ikuti perkongsian saya dalam video ini yang saya akan terangkan kepada anda apa yang anda perlu buat, apa yang anda boleh buat untuk lulus dalam ujian psikometrik pembantu pertahanan awam grade KP19. Okay? Calon of course ramai, okay, calon ada ramai. So, persaingan yang sengit. So, pastikan anda ikuti video ini sampai habis. Jangan tutup, jangan skip sebelum habis. Okey, jom. Okey, teras utama ujian. Okey, basically ada 5 teras utama yang akan diuji dalam ujian psikometrik ini, iaitu dari segi disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi ataupun cara anda berfikir, dan juga ciri-ciri kepimpinan yang ada dalam diri anda. So, ini perkara yang akan diuji, yang akan dicuba dinilai dalam diri anda untuk melihat kesesuaian anda untuk jawatan yang anda akan duduki nanti. Okay? Right. Kriteria penilaian. Okay, basically ada 3. Okay, ada 3 kriteria penilaian yang akan dibuat dalam 100 lebih ujian psikometrik ini, iaitu dari segi job fit, organization fit dan juga team fit. Okey, kesemua kriteria ini adalah penting, okey, untuk sesiapa saja yang akan menjawat jabatan sebagai pembantu perkhidmatan awam ini, supaya untuk melihat kesesuaian anda
dengan jawatan yang anda akan duduki nanti. Okey, kesemua analisa ini akan dirangkakan dalam sistem berkomputer, dan setiap markah tu, setiap jawapan yang anda berikan itu ada markah yang tertentu, ada skala yang tertentu, kesemuanya untuk bertujuan untuk mengorek ataupun menguji tahap kesesuaian anda dengan jawatan yang anda akan duduki nanti. Okey. Alright. Ini adalah antara ciri-ciri positif yang akan dinilai, yang akan dikorek di dalam diri anda. So, kalau anda tidak ada ciri-ciri positif ini, cuba adakan. Okey, belajar adakan. Belajar untuk terima yang anda ada ciri-ciri positif ini. Okay, kalau anda tidak ada langsung, berkemungkinan besar anda akan gagal dalam ujian ini. So, anda boleh berani mencuba, tak takut gagal, sedia menerima kritikan, berlapang dada, mudah menerima atau diterima orang lain, yakin pada diri sendiri, sentiasa bersangka baik, mudah mesra, bertimbang rasa, dan juga tidak merasa diri sentiasa betul. So, ini adalah ciri-ciri positif yang akan dikorek dalam diri anda. So, saya ulang balik. Kalau anda tidak ada ciri-ciri positif ini, cuba adakan. Cuba belajar adakan. Cuba belajar untuk wujudkan ciri-ciri positif yang sedang saya tunjuk ini. Okay? Alright. Kalau tadi ciri positif, ini pula adalah ciri-ciri negatif. Okay, ciri-ciri negatif yang akan cuba dikorek dalam diri anda. Okay? Jadi, kalau anda ada ciri negatif ini, okay, cuba sembunyikan. Okay, cuba padamkan sekejap. Kan, masa exam tu sejam saja, kan? So, cuba anda buang jauh-jauh ciri-ciri negatif ini. Ada 6 ciri negatif yang akan dikorek dalam diri anda. So, kalau anda ada salah satu pun, berkemungkinan besar anda akan tak lulus dalam ujian nanti. Okay? Hati-hati mereka yang tak suka bergaul, tak yakin, tak dapat terima peringkat orang lain, sentiasa teragak-agak, sentiasa bersangka buruk, dan juga anggap diri itu tidak berperwatakan menarik. Okay, so cuba hindari, cuba padamkan ciri-ciri negatif ini. Alright. Okay, seterusnya. Okay, tips menjawab. Okay, ramai yang bertanya kepada saya, bagaimana cara yang betul menjawab ujian psikometrik ini. Biasanya dia akan ada beberapa pilihan jawapan. Biasanya ada hampir pasti, kurang pasti, pasti dan tidak pasti. So, apa yang boleh dijawab? Okey. Tips yang boleh saya bagi di sini adalah pilih yang paling positif ataupun pilih yang paling negatif. Jangan jawab yang di atas pagar tu. Seperti pasti ataupun tidak pasti. Jangan pilih tu. Pilih yang paling positif, biasanya sangat pasti, ataupun yang paling tidak positif, iaitu tidak sangat tidak pasti. Pilih yang ada sangat tu. Pilih yang paling negatif ataupun yang paling positif tu. Jangan pilih tengah-tengah. Okay? Sebab bila anda jawab yang di tengah-tengah tu, ini menunjukkan anda ni seorang yang tidak tetap pendirian, yang lalang, yang boleh ditiup ke kiri, yang boleh ditiup ke kanan pada bila-bila masa. So, ini kalau boleh elakkan dan pilih jawapan yang paling positif ataupun yang paling negatif. Okey? Jelas Kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Okey? Alright, seterusnya. Tip kedua. Okey. Hati-hati dengan soalan berulang. Perlu jawab dengan jujur. Okey. Untuk pengetahuan anda, dalam 100 lebih soalan yang ada dalam exam nanti tu, dia akan ada beberapa soalan yang berulang. Okey. Berulang ni bukan bermaksud dia ulang ayat yang sama. Tidak. Okey. Dia akan ulang dia punya cara tanya tu. Dia punya
bentuk soalan tu dia akan berulang. Contohnya, dia nak uji sama ada anda ni berani mencuba, berani menghadapi cabaran. So dia punya bentuk soalan tu dia akan olah dalam bentuk menguji sama ada anda ni boleh menerima cabaran ataupun tidak. Okey, dia akan berulang kali. Bukan ulang nombor 1, bukan dia tanya nombor 10, okey, dia ulang balik nombor 20, dia ulang balik nombor 40, dia ulang balik nombor 80, macam tu. Dia ulang untuk korek, untuk tangkap mereka yang cuba hendak menjadi tidak jujur pada diri sendiri. Okay, sebab tu dari awal tadi saya terangkan, saya tekankan kepada anda perlu fokus, anda perlu serius buat persiapan untuk exam ini. Sebab ada banyak soalan-soalan yang perangkap, ada banyak soalan-soalan yang berulang yang boleh memerangkap anda sekiranya anda jawab cara tidak konsisten tu. So, bagaimana nak konsisten? Jawapannya, anda perlu buat latihan jawab exam berulang kali. Perlu buat latihan jawab soalan-soalan ujian psikometrik berulang kali supaya anda mahir, supaya anda menjadi boleh agak apa dia nak tanya. Faham tak? Okay, so perlu buat banyak latihan supaya anda tidak rasa kekok bila menjawab ujian nanti. Okay? Right. Ini contoh soalan untuk ujian psikometrik ini. Okay. Perkara-perkara yang dikatakan oleh keluarga saya membuatkan saya mudah tersinggung. Ya atau tidak? Okay, kalau anda, apa yang anda akan jawab? Ya ataupun tidak? Okay. Okay, ini jawapan yang tepat. Okay, jawapan ialah tidak. Okay. Perasaan mudah tersinggung tu adalah perkara yang negatif. Okay, so anda perlu jawab yang positif, iaitu tidak. So, maksud anda tidak mudah koyak, tidak mudah tersinggung kalau anda diasak dengan pelbagai bentuk tuduhan atau sebagainya. Okay. Kemudian soalan seterusnya. Saya lebih gemar berdiam diri daripada menegur kesilapan rakan saya kerana saya juga melakukan kesilapan. Okay. Macam bisa dengar tak? Okay. Dia takut nak tegur sebab dia pun buat salah. So, kalau anda, apa yang anda jawab? Sama ada sangat setuju, tidak setuju, setuju ataupun sangat setuju. Okay. Jawapan yang tepat adalah sangat tidak setuju. Okay, ingat tak tips yang saya bagi yang nombor 1 tadi? Tips ini. Okay, tips ini. Jangan jawab tidak pasti ataupun sederhana. Okay, ini contoh untuk jawapan yang tidak pasti dan sederhana. Okay, pilih jawapan yang sangat, sama ada sangat tidak setuju ataupun sangat setuju, ataupun yang paling positif ataupun yang paling negatif. Jangan jawab yang di tengah-tengah ni. Yang tengah ni akan menyebabkan anda akan dianggap sebagai lalang yang mudah ubah pendirian mengikut masa. Okey. Jelas So jawapan ni yang paling tepat adalah sangat tidak setuju. So anda perlu menegur kesilapan orang, tak kira lah anda ni buat salah ke, anda tak buat salah ke, anda perlu tegur. Nampak orang buat salah, anda perlu tegur. Okay, itu sifat yang positif yang anda perlu pupuk, perlu wujudkan dalam diri anda. Okay? Jelas? Okay. So, bagi anda yang mungkin rasa macam, boleh ke aku jawab ni? Macam mana aku nak kontrol? Macam mana aku nak tutup perkara-perkara yang negatif? So, anda perlu buat banyak soalan, banyak menjawab soalan-soalan ujian psikometrik untuk memberikan anda satu pengalaman, satu pengalaman lah, experience untuk anda menjawab ujian psikometrik ini. Jadi,
kami ada keluarkan rujukan ujian psikometrik ini. Kami buat dalam bentuk e-book, okey, untuk e-book sebegini yang mudah untuk anda dapatkan sekarang. Anda boleh terus download saja. Tak perlu nak tunggu posting, tak perlu nak tunggu abang postman hantar kan. So anda beli sekarang, kami akan terus hantar dalam bentuk email kepada anda. So anda boleh terus download. Sebab dalam e-book ini ada penerangan lengkap mengenai psikometrik dan juga 200 contoh soalan ujian psikometrik yang anda boleh cuba, yang anda boleh buat latihan. Okey, untuk dapatkan e-book ini, anda boleh terus klik link ini www.ujianpsikometrikonline.com di ruangan komen di bawah video ini untuk dapatkan sekarang. Okey, pastikan anda hanya dapatkan rujukan psikometrik melalui link ini sahaja. Okey? Sebab sebenarnya ujian dengan e-book ini dapat membantu anda untuk lebih jelas dengan bagaimana bentuk soalan exam psikometrik ini ditanya. Okey, sebab ramai yang saya jumpa kan, selepas mereka dah buat contoh-contoh soalan ini, mereka akan lebih yakin. So nanti bila exam sebenar nanti, mereka dah rasa macam tak ada apa-apa lah. Ni aku pernah nampak, soalan ni aku pernah nampak, soalan ni aku pernah jawab sebelum ni. So anda dah tahu apa bentuk di sebalik soalan yang tanya itu. Lebih mudah nanti. Okey? Alright. Faham tak sekarang ni? Boleh faham tak? Okey, kalau anda ada sebarang soalan, boleh terus tanya di ruangan komen. So nanti saya akan menjawab seberapa pantas yang boleh. Jadi, pastikan anda dapatkan koleksi ataupun rujukan ujian psikometrik ini sekarang untuk anda buat persiapan exam dengan terbaik bermula hari ini juga. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum.